Okay, hi everyone. So today kita akan sambung 3.6. Okay. So sebelum ni cikgu dah ajar 3.5 berkenaan dengan pengenalan apa itu misi, apa itu visi dan juga apa itu matlamat objektif. Okay, so sekarang kita akan sambung kesan kepada perniagaan akibat daripada kegagalan mencapai matlamat dan objektif yang telah ditetapkan. Okay, so keadaan persekitaran dalaman dan luaran perniagaan yang sentiasa berubah sebenarnya boleh mempengaruhi pencapaian matlamat sesebuah perniagaan lah. Maksudnya mungkin persekitaran dalaman dan juga luaran akan mempengaruhi kita sesebuah perniagaan untuk mencapai matlamat dan objektif perniagaan. So tidak semua matlamat dan objektif tu dapat dicapai. So faktor dalaman boleh menjadi satu halangan kepada pencapaian matlamat dan objektif. So begitu juga ancaman daripada faktor luar iaitu persekitaran yang boleh menjadi sekatan terhadap pencapaian matlamat dan objektif perniagaan. So kegagalan mencapai matlamat dan objektif perniagaan ni boleh beri kesan negatif kepada perniagaan itu. Contohnya ia boleh memberi kesan terhadap jualan merosot, tidak mampu membayar kos perniagaan, gagal dalam persaingan, imej perniagaan terjejas dan tidak mampu mengembangkan perniagaan. So apa langkah-langkah yang perlu dilakukan apabila gagal mencapai sesebuah matlamat perniagaan ialah dengan pertama kita perlu mengurangkan kos. Kedua kita kena menurunkan harga produk kita dan mempelbagaikan lagi barang atau perkhidmatan yang kita tawarkan. Selepas itu kita juga perlu mengurangkan jumlah atau kadar pembayaran dividen kepada pemegang saham. Dan selain daripada itu, kita juga boleh menggunakan kaedah atau teknologi baru untuk pengeluaran menyemak semula matlamat perniagaan. Okey, itu adalah apa yang langkah-langkah yang perlu kita lakukan lah jika kita gagal untuk mencapai matlamat perniagaan kita. Okey, apa kesan kegagalan perniagaan mencapai matlamat? Okey, ini adalah kesan-kesan yang seperti yang cikgu telah nyatakan tadi sebenarnya, iaitu jualan akan merosot, tidak mampu membayar kos, gagal dalam perniagaan, imej perniagaan terjejas, tidak mampu mengembangkan perniagaan. Ini adalah antara yang akan berlaku lah jika kita gagal mencapai matlamat dan objektif. Mencapai matlamat kita punya perniagaan, so hasil jualan kita akan merosot. So keuntungan juga akan merosot lah. So keuntungan ni sangat penting kerana ia adalah untuk memberi sumbangan modal untuk mengembangkan lagi perniagaan kita. So sebenarnya keuntungan yang kita peroleh tu menjadi aras, tanda aras kepada pihak berkepentingan. Okey, siapa pihak berkepentingan? Pihak berkepentingan ni macam pelabur dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah yang kedua, itu tidak mampu membayar kos perniagaan. Okey, so kita ada dua jenis kos, iaitu kos tetap dan juga kos berubah. Okey, kos tetap adalah kos yang tidak dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. Kos tetap yang kedua adalah kos yang ditanggung sama ada tanpa perlu mengikut jumlah kuantiti pengeluaran yang kita keluarkan pada bulan tersebut. Okay, contoh kos tetap adalah bayaran pekerja, insurans, kilang dan jentera dan sebagainya. Okay, kos berubah ialah yang dipengaruhi oleh kuantiti dalam sesuatu pengeluaran. So makin banyak kuantiti yang dikeluarkan, makin tinggi kos berubah yang kita kena tanggung. So contohnya bahan mentah, kos air, kos elektrik, kos telefon. Okey, seterusnya adalah kesan jika kita tidak dapat mencapai matlamat adalah gagal dalam persaingan. So setiap perniagaan akan menghadapi persaingan dalam pasaran. So kegagalan perniagaan mendapatkan keuntungan dan menyebabkan dia gagal lah untuk bersaing dalam persaingan. Gagal lah bersaing untuk perniagaan yang diceburi. Okay, seterusnya adalah imej perniagaan akan terjejas. Okay, so imej ni sangat penting sebab ianya kalau imej kita tercala di mata pihak berkepentingan, kita sukar untuk mendapatkan kerjasama daripada pihak-pihak berkepentingan ataupun operasi-operasi perniagaan yang lain, ataupun sukar untuk mendapat pembiaya. Pembiaya tu contohnya macam bank ataupun ada syarikat-syarikat yang volunteer untuk membiayai perniagaan kita. So itu adalah pihak berkepentingan, iaitu pihak yang memberi kita kemudahan pinjaman. Seterusnya, tidak mampu mengembangkan faktor, iaitu kesan yang terakhir, tidak mampu mengembangkan perniagaan.
So perniagaan yang gagal mendapatkan keuntungan akan mengalami kesukaran dalam mengembangkan perniagaan. So nak dapatkan keuntungan untuk syarikat sedia ada pun tak mampu, apatah lagi nak kembangkan lagi syarikat tersebut, betul tak? So sukar untuk untuk mengembangkan lagi perniagaan. So kegagalan ini bukan sahaja disebabkan oleh faktor tidak dapat membesarkan perniagaan, tapi juga oleh faktor ketidakmampuan, tak mampu nak bertahan dalam industri. Bukan saja tak nak kembangkan, tapi tak mampu nak bertahan dalam industri tersebut. Okey, apa faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan? So kita ada 6 faktor utama. Okey, so faktor-faktor tersebut terdiri daripada faktor luaran dan juga faktor dalaman. Okey, faktor dalaman ada 2, iaitu sumber manusia dan juga kewangan. Ada faktor luaran pula, ada faktor ekonomi, sosio budaya, teknologi dan juga undang-undang. So semua ni kita guna SWOT, iaitu analisis kekuatan dan kelemahan. Okey, ini adalah analisis SWOT bagi faktor dalaman dan faktor luaran, seperti dalam gambar rajah ni lah. Okey. Okey, cikgu sambung, iaitu faktor yang mempengaruhi perubahan visi, misi dan objektif perniagaan. So kita ada berapa faktor yang cikgu dah terangkan pada bab yang sebelum ni, iaitu kita ada 2 faktor, jenis faktor dalaman dan juga faktor luaran. So faktor dalaman terdiri daripada sumber manusia dan kewangan, faktor luaran terdiri daripada ekonomi, sosial budaya, teknologi dan undang-undang. So kita akan gunakan analisis SWOT, iaitu analisis kekuatan dan kelemahan bagi setiap faktor-faktor tersebut. Okey, so ni faktor dalaman, iaitu 2 ya. Tadi iaitu faktor sumber manusia dan juga kewangan. So kita kena check kita punya kekuatan dan kelemahan kedua-dua faktor ni. So kekuatan tu maksudnya bermaksud sumber unik yang dimiliki oleh sesebuah perniagaan lah. Okey, dan kelemahan adalah apa halangan dan ketidakmampuan sesebuah perniagaan tersebut. Okey. So contohnya dalam sumber manusia, iaitu faktor dalaman pertama, kita kena kenal pasti kita punya kekuatan dan kelemahan. So contohnya kekuatan kita, kita mempunyai pekerja dalam menjalankan tugas peringkat pengurusan. Dan kita ada peringkat atasan, peringkat pertengahan, ada pengurus bawahan. So setiap pekerja sebenarnya menyumbang tenaga dan kepakaran pengetahuan. So kekuatan kelemahan dan aspek ini bergantung pada tahap kuantiti dan kualiti pekerja. So pihak pengurusan perlu dia ubah objektif visi misi dia bergantung pada kita punya pekerja, kemahiran pekerja. Okey, seterusnya adalah kewangan. So kewangan merupakan satu fungsi perniagaan yang berkaitan dengan sumber kewangan yang boleh diperoleh. Ada bagaimana wang tersebut dibelanjakan dalam perniagaan. So pengurusan kewangan dapat membantu perniagaan dan membelanjakan wang dengan cekap dalam perniagaan. So kekuatan perniagaan. So contohnya dalam kewangan, perniagaan perlu membayar setiap pinjaman berdasarkan jumlah pinjaman lah bersama dengan faedah yang dikenakan. So jumlah wang yang besar sebenarnya membolehkan aktiviti pelaburan dan perbelanjaan dalam menjalankan aktiviti perniagaan menjadi lebih besar lah. So makin tinggi wang yang kita laburkan, makin baguslah dalam perniagaan kita. Okay? Makin banyak pulangan yang akan diperoleh. Okay? So untuk menambah modal, kita perlu mendapatkan pinjaman dari bank dan sebagainya. Okay? So kita perlu mempunyai visi-misi objektif yang bersesuaian untuk mencapai sasaran kita. Okay, ini adalah contoh sumber kewangan yang boleh dimanfaatkan oleh perniagaan lah. Contoh modal usahawan satu Malaysia, skim permulaan usahawan Bumi Putra dan sebagainya. Okey, kedua adalah faktor luaran. Kita ada beberapa faktor luaran tadi cikgu cakap, ada 6 kan. So faktor luaran ni adalah persekitaran luaran perniagaan merangkumi persekitaran umum perniagaan yang boleh memberi kesan kepada pencapaian visi misi dan objektif perniagaan. So secara umumnya kita ada peluang dan ancaman yang wujud, okey, ekoran daripada faktor luaran organisasi perniagaan. Okey. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Okey, faktor ekonomi itu kadang-kadang ekonomi mengalami pertumbuhan, kadang-kadang ekonomi mengalami kemerosotan dan kadang-kadang kemelesetan dan juga melambung. Okey, apa keempat-empat kitaran tersebut? Okey, kitaran pertama adalah tahap ini memberi kesan positif sebenarnya dalam perniagaan. Okey, dan kemerosotan pula, contoh masa dia tengah turun ni, tengah merosot ya, perniagaan perlu mengubah visi misi supaya bersesuaian dengan kemampuan operasi perniagaan sebab ekonomi tengah merosot. Okey, seterusnya kemelesetan. Kemelesetan means lagi turun, iaitu permintaan dan perniagaan semua akan merosot. So dalam hal ni kita kena ubah visi misi kita dengan lebih sesuai dengan keadaan ekonomi itu sedang meleset. Okey, seterusnya yang terakhir itu bila kitaran melambung, iaitu meningkat secara tinggi, itu tahap ni memberikan kesan positif. Jadi masa ni kita akan ubah kita punya visi misi dan objektif juga. Okay, itu bergantung pada faktor ekonomi. Okey.
kita ada dua dasar, dasar kewangan dan dasar fiskal. Apabila berlaku kemelesetan ke melambung ke ataupun sedang berlaku apa-apa saja kitaran ekonomi yang cikgu nyatakan sebentar tadi, ada 4 kan. So kita akan gunakan sama ada dasar kewangan ataupun dasar fiskal. Okey, dasar kewangan ni perancangan dan tindakan kerajaan. Okey, dia gunakan alat iaitu sumber kredit, kaedah faedah dan penawaran wang. Okey, untuk mengawal ekonomi. So dia guna kadar faedah dan penawaran wang untuk mengawal ekonomi. So polisi kewangan boleh mempengaruhi hala tuju perniagaan. Okey, contoh penawaran wang adalah kerajaan boleh meningkatkan atau mengurangkan penawaran wang yang dia nak bagilah. Okey, seterusnya adalah dasar fiskal. Itu melibatkan tindakan pihak kerajaan dalam mengawal keadaan ekonomi melalui perubahan kadar cukai dan perbelanjaan kerajaan. So kena ingat dua ni. Dasar fiskal adalah perubahan kadar cukai dan perbelanjaan kerajaan. So banyak mana kerajaan nak membelanjakan untuk menstabilkan balik ekonomi, atau macam mana kerajaan nak ubah kadar cukai, okey, untuk menstabilkan semula ekonomi. Okey, seterusnya adalah faktor sosio budaya, faktor yang kedua, faktor luaran kedua. Okey, so bila negara tersebut mempunyai masyarakat yang majmuk, contohnya negara kita lah, ada Melayu, Cina, India, so kita akan mempunyai peluang perniagaan yang berbeza-beza sebab kita ada rakyat yang pelbagai, so cita rasa juga pelbagai ikut budaya. Okey, cikgu go through sangat ringkas ni, korang boleh baca more. Okey, teknologi. So persekitaran teknologi pada masa ini sentiasa berubah ikut semasa. So bila kita ikut semasa, kita pun terpaksa sebagai peniaga kita akan mengubah kita punya cara untuk mengeluarkan pengeluaran menggunakan teknologi terkini supaya kita dapat bersaing dengan perniagaan lain. Dan selain itu kita boleh mengeluarkan pengeluaran kita dengan lebih cekap. Okay, bila lebih cekap, kos operasi kita lebih murah. Okay, so daya pengeluaran kita lebih banyak dipertingkatkan. Okay, sebab itu kita kena jugalah buat R&D sikit macam mana cara nak guna teknologi yang paling terkini. Okay, itu adalah teknologi lah. Okay, seterusnya undang-undang. Okay, undang-undang. Okay, so undang-undang ni pun bergantung juga pada sesebuah negara. Okay, contohnya negara kita banyak kita punya peringkat domestik hanya melibatkan perundangan dalam negara sajalah. Kalau kita nak jual barang kita ke luar negara, maksudnya kita kena ikut perundangan negara asing lah. So banyaklah cabaran sebenarnya untuk berniaga di pasaran antarabangsa. Okay, so contohnya setiap undang-undang di sebuah negara bertujuan apa? Untuk memastikan dasar dan matlamat sebuah negara dapat dicapai. So contoh antara undang-undang yang boleh mempengaruhi operasi perniagaan adalah seperti undang-undang berkaitan dengan kadar cukai. Okay, so setiap negara akan mengenakan kadar cukai yang berbeza-beza. Okay, so 3.8 iaitu subtopik yang terakhir dalam bab ni, itu pencapaian visi, misi dan objektif perniagaan yang dipilih. Okay, so pencapaian visi, misi dan objektif perniagaan boleh dinilaikan berdasarkan beberapa kriteria, iaitu antaranya titik pulang modal, pertumbuhan perniagaan, memaksimalkan keuntungan, daya saing, share pasaran dan juga jualan dan penyediaan perkhidmatan. Okay, so pencapaian visi perniagaan. So kita nak bentuk satu, contohnya cikgu bagi kat sini adalah Modernas. Visi bagi Modernas nak menjadi jenama nombor 1 pada tahun 2020. So berdasarkan visi Modernas ni, mereka kena buat analisis SWOT mereka untuk meningkatkan keupayaan organisasi dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Okay, yang pertama adalah daya saing. Okay, so antara keunikan Modernas mengeluarkan spesifikasi yang tidak dimiliki oleh pengeluar motosikal yang lain. So kekuatan ini akan memberi kelebihan lah kepada Modernas untuk bersaing dengan pengeluar motosikal dunia. Okay, seterusnya adalah pertumbuhan perniagaan. Okay, Modernas mempunyai pekerja yang berkemahiran tinggi serta memiliki kecekapan dalam mengeluarkan motosikal. So selain itu, aspek kewangan yang kukuh sebenarnya dapat memberikan Modernas membiayai aktiviti pengeluaran motosikal yang memerlukan pelaburan yang besar, terutama dalam menanam modal bagi penggunaan teknologi tinggi dan canggih. Okay, ini adalah dia punya kekuatan. Okay, seterusnya penyediaan perkhidmatan pula. Okay, Modernas ini memiliki satu sistem pengurusan yang cekap. Okay, jadi dia bagus, senang untuk mengeluarkan dia punya perniagaan senang untuk berkembang sebab image dia, pengurus dia cekap, pengurusan dia cekap. So dia sebenarnya dah membina image motosikal Modernas yang positif dalam kalangan pengguna motosikal.
Okay, sebabkan dia punya perkhidmatan yang berkualiti. Okay. Seterusnya adalah memaksimumkan keuntungan. So, faktor luaran yang dikenal pasti sebagai peluang oleh Molinas perlu dimanfaatkan untuk mengeluarkan motosikal bertaraf dunia. So, maklumat dari pasaran ASEAN boleh mencetuskan idea baru berdasarkan persaingan dari pengeluar lain. So, itu Molinas bolehlah menjana keuntungan yang besar. Okay, seterusnya pencapaian misi perniagaan. Just now VC, sekarang misi. Okay, so misi ni pemangkin kepada pembentukan objektif nanti. So selain pada misi, berupaya memacu kepada visi yang telah dibuat. So pencapaian satu misi organisasi perniagaan juga bergantung pada analisis penilaian faktor dalaman dan faktor luaran. Okay, itu SWOT lah. Okay, yang pertama iaitu berdaya saing. So kekuatan merujuk pada keunikan faktor dalaman yang memberi kelebihan pada Moderna. So Moderna sebenarnya memiliki teknologi pengeluaran yang tinggi. Jadi dia dapat bersainglah dengan pasaran lain. Okey, seterusnya memaksimumkan keuntungan. So dalam aspek kewangan, Moderna sebenarnya menetapkan matlamat kewangan untuk memaksimumkan keuntungan supaya dapat memberi kepuasan kepada pemegang saham dia. Okey, seterusnya adalah share pasaran. Okey, so Moderna sebenarnya mempunyai share pasaran nasional yang besar, iaitu orang dalam Malaysia banyak yang dah support Moderna. So dia mempunyai kelebihan di pasaran tempatan. Okey, kerana pelanggan dah bersemangat nasionalisme akan beli produk tempatan. Okey. Okey, pencapaian objektif pula. Tadi misi, sekarang objektif. Okey, so pembentukan objektif yang baik adalah objektif yang mampu menjadi pemacu kejayaan hasil daripada pembentukan visi dan misi. Okay, so kita tetap guna analisis SWOT kita. Okay, contoh cikgu bagi objektif bagi Nestle. Ia menjadi peneraju dalam kesihatan dan kesejahteraan pemakanan dan menjadi rujukan industri bagi prestasi kewangan yang dipercayai oleh semua pihak berkepentingan. Itu dia punya objektif. Okay, so jualan dia macam mana? So Nestle nak memastikan perniagaan boleh menghasilkan keuntungan yang meningkat dari tahun ke tahun. So peningkatan keuntungan dia boleh meningkatkan lagi jualan dengan mengukuhkan kekuatan dari aspek pemasaran Nestle supaya meningkatkan kuantiti jualan. Dia fokus pada kuantiti. So melalui peningkatan jualan, Nestle tahu yang dia akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Selain daripada itu, faktor masyarakat kita yang mementingkan makanan sihat. Okay, so makanan Nestle kebanyakannya sihat dan segera, maksudnya sekejap untuk disediakan. Okay, sebab orang Malaysia banyak yang sibuk dengan tugas dan sebagainya. So sebab itulah permintaan terhadap Nestle semakin meningkat. Okay, seterusnya adalah pertumbuhan perniagaan. Itu Nestle perlu terus membina dan mengukuhkan imej syarikat yang baik untuk mencapai kejayaan pada masa depan. So imej perniagaan yang baik saya rasa boleh meyakinkan pelabur untuk menyumbang sejumlah modal besar kepada Nestle, sebab Nestle dah berjaya bertahan lama dalam bidang perniagaan ni. Okay. Seterusnya adalah memaksimumkan keuntungan. Okay. So peningkatan equity, okay, bermaksud Nestle sentiasa berusaha meningkatkan nilai aset pemilik dia yang ada dari masa ke semasa. So peningkatan equity ni boleh dibuat melalui peningkatan pelaburan dan peningkatan keuntungan operasi mengeluarkan produk makanan tersebut. Okey, dan seterusnya adalah titik pulang modal. Okey, apa itu titik pulang modal? So Nestle perlu menentukan kuantiti minuman keluaran bagi memastikan perniagaan mendapat keuntungan ataupun sekurang-kurangnya mendapat pulangan di kuantiti keluaran melebihi titik pulang modal, iaitu tidak akan rugi, maksudnya antara dapat modal semula ataupun mendapat keuntungan.